Bismillahirrahmanirrahim. Bustanul Katibin oleh Raja Ali Haji. Pasal 30. Bermula, perkara agama terlebih tinggi daripada perkara dunia dan perkara kerajaan terlebih tinggi daripada perkara perniagaan pada yang mempunyai dia, dan perkara luka dan mati terlebih besar daripada perkara perdakwa yang lainnya, dan perkara antara laki isteri atau laki-laki dengan perempuan terlebih besar daripada perkara jual beli pada yang mempunyai dia. Bermula misal perkataan yang panjang dan yang pendek pada hal satu maksud. Inilah ia. Perkataan 1000 terlebih pendek daripada perkataan 10 ratus, dan perkataan 11 terlebih pendek daripada perkataan 10 1. Maka kiaskanlah kepada yang sejenisnya. Bermula perkataan buang air besar dan buang air kecil terlebih mulia daripada perkataan berak dan kencing. Dan perkataan setubuh terlebih mulia daripada perkataan berayuk. Dan perkataan bermain muda terlebih mulia daripada perkataan berkendak dan bermuka. Kiaskan pada yang sejenisnya. Bermula perkataan mari bermain senjata terlebih halus daripada mari bertikam. Dan perkataan tuan hamba terlebih halus daripada perkataan engkau dan lu. Dan perkataan saya dan beta dan kami terlebih halus daripada perkataan aku dan gua. Adapun perkataan kita, maka iaitu hendaklah ditilik. Jika dia berbahasakan dirinya pada berkhabar-khabar dengan seorang atau pada surat, adalah ia terkasar pada bahasa Melayu. Dan jika ia berkhabar-khabar kerana berhimpun umpamanya, seperti katanya, kita semua di sini, atau kita semua ini apalah halnya, maka iaitu tiadalah kasar. Maka kiaskan kepada yang lain-lainnya. Maka hendaklah diperbuat tiap-tiap seorang pada tak kala berkirim surat-suratan dengan perkataan yang halus, jika pada pencuri sekalipun. Misalnya, seperti kita hendak marahkan pencuri supaya dipulangkannya harta kitakah itu atau harta orang lainnya. Jika dengan lafaz yang kasar, demikian bunyinya, pulangkan olehmu harta orang yang engkau curi itu. Dan jika dengan halus, demikian bunyinya, pulangkan olehmu harta orang yang tuan hamba perbuat dengan tiada sebenarnya. Jika jadi memadai dengan perkataan itu, kinayahlah perkataan ini. Inilah yang terlebih baik dikata jika memadai dengan yang demikian itu, yakni sampai maksud kita, barang yang dikehendaki daripadanya. Demikian lagi, bermula berbahasa di dalam surat-suratan dengan kakanda dan adinda atau ayahanda dan ananda terlebih halus daripada perbahasaan adik dan abang, dan dengan menyebut namanya. Dan dengan menyebutkan namanya. Bermula bahasa kepada raja-raja itu, iaitu terlebih halus, akan tetapi terbahagi dua bahagi. Pertama, harus dipakai oleh orang kebanyakan jika pada surat-suratan, seperti ayahanda dan ananda dan kekanda dan adinda dan bonda dan isteri dan suami. Tiada patut dipakai pada tak kala bertutur saja pada orang yang kebanyakan. Dan boleh ia menuturkan jika ia berkata-kata dengan raja-raja itu. Akan tetapi, jika raja-raja kecil yang tiada bergelar, termanis ditambahinya dengan paduka kekanda. Dan raja bergelar, hendaklah ditambahinya dengan seri paduka kekanda atau baginda atau lainnya, seperti bonda atau ayahanda. Dan bahagian yang kedua, tidak boleh dipakai melainkan kepada raja yang besar dan raja muda, seperti perbahasaan titah dan kurnia dan nugerah dan semayam, yakni duduk, dan murka. Adapun perbahasaan
berangkat dan beradu dan santap. Terkadang boleh juga dipakai kepada raja-raja yang tiada bergelar. Adapun perbahasaan tuanku, maka iaitu tertentu kepada raja besar dan raja muda. Dan perbahasaan hamba engku kepada segala anak-anak raja, anak raja-raja dan patik tertentu kepada raja. Dan hamba tengku tertentu kepada anak raja-raja dan kepada bendahara Temenggung. Dan perbahasaan dengan tertentu kepada bangsawan-bangsawan dan perbahasaan silakan dan jemput dan panggil itu masing-masing dengan tempatnya. Jika memanggil raja-raja dikatakan dipersilakan. Jika orang sama sejenisnya dikata dijemput. Jika orang terkurang dikata dipanggil. Adapun perkataan di dalam kitab-kitab perkara agama seperti engkau dan aku dan mu dan kamu dan kami dan kita, maka segala yang tersebut itu tiada boleh dikatakan kasar kerana segala masyaikh itu terlebih mulia. Dan kita demikian perkataan antara raja-raja samanya raja dengan berbahasa setengah. Dengan setengahnya ada yang bersahaya dan ada yang berpatik dan berhamba engku. Maka iaitu tiada menjadi cedera pada halnya dan zamannya. Kerana pada galibnya, yang pangkat bapa dan datuk itu beraku dan berengkau kepada anak cucunya. Jika anak cucunya itu orang besar sekalipun. Sehingga malunya berbahasa ia dengan ayah atau datuk. Demikian lagi yang pangkat anak dan cucu, galib, berpatik dan berhamba engku dengan bapanya dan datuknya. Ada juga yang menyalahi dengan yang demikian itu atas perangainya. Sebab kurang periksanya atas kelakuan ibu bapanya atau sebab takburnya. Sebab kebesarannya atau kekayaannya atau sebab tiada diingatkan oleh yang tua-tua. Maka yang demikian itu janganlah dijadikan teladan pada surat-suratan. Kerana yang diperbuat teladan itu perkataan orang yang beradab dan orang yang baik-baik juga adanya. Bermula perkataan pada surat kiriman itu, maka hendaklah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan Alhamdulillah, yakni memuji-muji Allah Ta'ala. Mana yang munasabah dan waqi' pada pekerjaan dan maksud surat yang dikirimkan itu. Kemudian selawatkan Nabi kita serta keluarganya dan sahabatnya. Dan kemudian barulah diiringi dengan salam dan ta'zim dan mana-mana layaknya dan patutnya pada orang yang berkirim dan orang yang dikirim. Maka apabila menyebut nama orang yang dikirimi itu, hendaklah diiringi doa. Mana-mana yang layaknya dan munasabahnya. Kemudian baru datangkan perkataan yang menceraikan perkataan puji-pujian dengan perkataan yang dimaksudkan. Iaitulah wa ba'du atau amma ba'd. Dan terlebih baik dan terlebih sampun daripada menyebutkan daripada kalamul mazkur. Dan terlebih fasahah lagi pula daripada diberi makna adapun kemudian daripada itu. Kerana makna amma ba'du itu adapun kemudian daripada itu. Dan jangan pula berulang perkataan yang satu maksudnya melainkan jika kerana mentakkidkan. Iaitu boleh juga seperti perkataan kita sehabis-habis jahat dan sejahat-jahat. Atau seperti haraplah dengan beribu-ribu harap. Kiaskan pada yang sejenisnya. Demikian lagi hendaklah perkataan sedikit lafaz itu. Banyak maknanya yang boleh difahamkan. Dan seyogianya jangan sangat membanyakkan puji-pujian yang melampaui dengan layaknya. Dan demikian lagi, hendaklah tiap-tiap akhir perkataan itu selawat Nabi SAW serta ditaruh tarikhnya dan bulan dan hari dan waktunya. Dan hendaklah ditaruh mohor pada surat itu pada tempat lipatnya serta khat dirinya, yakni khat yang punya surat perkiriman itu. Demikian lagi apabila selesai surat itu di suratnya,
hendaklah dibaca dahulu, dimuqabalahkan. Dan lagi tiada harus orang lain membacanya jika tiada dengan izinnya. Dan tiada harus pula orang yang menyuratkan bagi orang yang lain mengkhabarkan barang yang di dalam surat itu kepada seseorang lain jika tiada dengan izinnya yang punya surat itu adanya.